Assalamualaikum guys, welcome back to Vlog Abang Gan. So sekarang ni abang on the way, dah sampai dah, bukan on the way lah, dekat ni dia, arah 2 terminal. Yes, so sekarang ni abang berada dekat airport. Nak menuju ke mana? Okay, dah off station lah. So aku dekat floor B, tingkat 2 floor B. So kita ada event, nak fly international, hari ni international. So 3 hari je. So untuk vlog kali ni aku akan bawa korang pusing-pusing tengok macam mana kita orang bekerja kalau kita orang keluar ke overseas. Yang ni ramai nak tanya. Orang katakan siapa yang bayar biasanya kan? Siapa bayar? Lepas tu dapat duit ke tidak? Macam mana best tak best? Macam tu lah. So macam mana lah. So bagi anda yang baru jumpa channel ni, masih dah subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tekan loceng. So, tunggu apa lagi? Let's Mila, jangan lupa subscribe ya. So, kita pergi dekat area business class. Walaupun aku nak ekonomi, tapi kita pergi ke business class. Ada sebab, nanti aku beritahu kenapa aku pergi ke business class. So, macam apa dia? Belum. Tu Debbie tunggu dulu, kau tunggu jumpa Debbie. Kita kat ekonomi. Dekat H. Nampak tu? Masuk business class. So kita orang memang check in business class sebab walaupun kita orang ambil economy class, tapi kita orang dapat check in business class sebab kita orang adalah member lah. Dia yang boleh check in adalah selain daripada kau ambil business class, kau kena ada member sama ada silver, gold ataupun platinum lah. Yang contohnya, tunjuk pada korang. Ini contohnya. Ini kad silver. And this silver. So barulah kita boleh check in. So itu antara kelebihan lah. 26F betul. Ni siapa? Masuk lah business class. Dia kata dia nak bawa. Dia kata dia bawa, aku takut lah. Aku cakap aku tak jadi pergi lah. Kalau dia buat Alza Bitek boleh. Tapi buat flight tidak. So itulah, nanti kita sambung. So inilah suasana dekat business class. Business class memang tak ramai orang, jarang lah. Sangat jarang. So this is one of the benefit. Satu, kita orang boleh check in business class. Lepas tu kita orang boleh early access. Kita orang boleh masuk flight cepat. Macam itulah. Okay. So kita sambung je. Okay. So sekarang ni kita dah masuk ke dalam gate. So tengah tunggu untuk boarding. So hari ni kita akan naik Boeing 737-800. So kita akan menuju ke Bangkok. Tak lama pun, kita cuma pergi ke 3 hari je. Kenapa aku cakap slow sangat, sopan sangat kan? Sebab sini ramai orang lah. Aku ni tak boleh. Kalau ramai orang ni, aku cakap slow. Tapi kalau tak ada orang, penuh semangat. Macam nak masuk pilihan raya. Kan? Gitulah. So, hari ni aku akan duduk dekat sebelah Japa. So, hari ni selain daripada saya, ada Japa, ada Nas, ada Woon daripada Autobus, ada Hafiz daripada Potan, Farid daripada Potan. Lepas tu, kita ada Hanif daripada Kareta. And Hans Chong daripada Webka. So total ada 7 ataupun 8 media publication daripada Malaysia. Kita pergi ke Bangkok. Okay. So nanti saya akan ceritakan siapakah yang akan tanggung kita punya, sama ada kita keluar duit sendiri ke atau macam mana, kau nak tahu kan? So mention tonton sampai habis. So sekarang ni dah nak panggil dah. Kita masuk dalam kita nak masuk dalam flight. Alright, so kita orang dah sampai dah ke Bangkok. So kita orang duduk dekat area Asok. So apa aktiviti kita? Lupa tak bagi tahu rumah datang siam. Cantik lampu tu atas. Gitu. So lepas check in bilik saya, aku akan cerita kat korang persoalan yang aku nyatakan tadi. Okay, so hari kedua baru sempat nak menjawab persoalan-persoalan korang tu. Okeylah, berbalik kepada sebelum ni aku katakan, adakah kami akan dibayar? Siapa yang bayar? Ataupun segala-galanya siapa yang bayar, adakah bayar sendiri dan sebagainya. Okey, macam ni lah. So basically kalau ada melibatkan trip, tak kisahlah overseas trip, tak kisahlah local punya trip, kalau anda kata company A yang jemput kita, so company A yang akan keluarkan everything, termasuklah dengan transportation, termasuklah dengan hotel, termasuk dengan makan minum, termasuk anything yang sepanjang dalam contoh kalau 2 hari, 3 hari, seminggu, whatever, everything dalam tu semua dia akan tanggung lah. So maknanya dia akan tanggung A sampai Z. Dan kalau bercerita dari segi overseas, sama juga dia akan tanggung A sampai Z. Malahan ada juga beberapa company kalau melibatkan company trip, yang melibatkan overseas trip,
Ada yang akan bagi business class, ada yang akan bagi economy class, ada yang akan bagi economy premium class. So dia terpulang kepada siapa yang jemput kita pergi. Dan kebiasaannya yang jemput kita ni adalah manufacturer lah. OEM kereta ataupun OEM motor ataupun company retail like lubricant ataupun minyak macam semua company minyak like Shell, BHP, Petronas dan sebagainya. Anda kata siapa yang invite kita, so dia akan tanggung A sampai Z lah, termasuk dengan flight. Walaupun kita orang kadang-kadang kita naik business class. Contohnya macam saya pergi ke US. Saya pergi US, flight lebih kurang dalam 16 ke 17 jam. Kalau tak silap saya, 16 ke 17 jam transit, kita orang transit di Doha. So kita orang naik Qatar Airline, kita orang duduk business class. So business class aku dah tanya dah, lebih kurang dalam RM20,000, RM20,000. So untuk yang itu company itu yang bayar. So siapa yang jemput kami, dia yang bayar lah. Macam tu, everything A sampai Z dia akan bayar lah termasuk itu. Cuma kadang-kadang dari segi kadang-kadang kita juga diberi allowance. Allowance tu melibatkan allowance makan lah. Allowance makan lah. So kiranya kebiasaan dia akan bagi. Dia tak banyak pun. Amount tu dalam mungkin 100, 200, 300 ringgit. Something like that lah. This is for allowance makan untuk kau boleh kau beli apa-apa dekat situ. So dia bagi juga. Ada company bagi, ada company yang tak bagi. Ada juga company yang polisi dia katakan kita tidak boleh memberi cash, tetapi apa kau nak makan, apa kau nak minum, kau beritahu kita orang bayarkan. Ada juga macam tu juga. So dia bergantung kepada masing-masing lah. Dan of course dari segi bilik, ada juga yang bertanya kan, bilik macam mana, share ke? Sebab kadang-kadang kalau kita pergi ke trip, sama ada overseas trip ataupun domestic punya trip, kita orang akan ramai-ramai biasanya. Ramai-ramai macam contoh kalau pandai laju, dia cuma seorang lah, dibenarkan seorang je. Kerana dia akan campur dengan lain-lain, mekanika, kereta, pautan, autobar, DSN dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Ada banyak lagi publication. So kalau banyak-banyak macam tu, kita orang akan dapat seorang satu bilik. So jarang lah. Sangat jarang, sangat rare kalau kita orang berkongsi bilik. Tapi kebiasaannya adalah 99.99% kita akan dapat bilik individu. Macam sekarang lah, macam saya dekat Bangkok ni. So ini bilik hotel. 4 star, 5 star saya tak tahu lah. Tapi kita memang diberi setiap satu media seorang satu bilik. So macam tu dia tak ada sharing lah. So ada yang tandakan best lah kerja abang. So dia melibatkan plus minus lah. Of course kita datang ni kita dijemput lah. So kita datang kita dijemput. Ada juga yang komitmen kita kena bagi. Contohnya dia akan katakan boleh tak bagi kita 2 konten, 3 konten. So dia dah mention siap-siap benda tu. Ada yang mention, ada tak mention lah. So biasanya kita akan tengok lah kalau benda tu okay, ada value of the story yang aku boleh sampaikan kepada orang di Malaysia, why not kita buat, tak ada masalah benda tu. So of course ada upah ke tidak, biasanya tak ada upah lah, memang tak ada upah. Ini adalah satu trip. Kadang-kadang satu trip ni adalah satu penghormatan kepada media-media untuk menjadi antara yang terawal ataupun selected media saja yang dapat pergi event macam tu. Contohnya macam ada event tengok kereta tu tengok kereta tu akan masuk Malaysia. So kita dapat privilege di antara rakyat Malaysia yang untuk tengok kereta tu dulu, drive kereta dulu, kita terpilih. So itu adalah satu privilege yang kita sangat-sangat hargai dan bukan semua orang boleh merasai pengalaman macam tu. Dan of course memang benda tu tak ada upah lah. Memang tak ada upah. So ini adalah kita sendirilah, kita setuju, kita terima segala-galanya. Sama juga macam kita pergi rumah orang, kalau dia bagi syarat tu kita setuju lah, tak ada masalah pun benda tu. Asalkan benda tu tidak melanggar filosofi, tidak melanggar etika, so go ahead benda tu. Okay? So aku harap dah menjawab dah segala persoalan yang kau tanyakan kepada aku. So aku rasa bukan semua orang faham macam mana kerja kita orang. Kita orang receive juga question, macam mana kita orang generate income, macam mana kau orang dapat kereta, berapa hari kau dapat kereta, apa terjadi kalau apa berlaku dekat kereta, and so on lah, banyak lagi. Dan macam aku cakap kan, industri kami adalah industri yang sangat niche, yang tak semua orang akan faham bagaimana kami, cara kami bekerja dan sebagainya. So that's why lah, dengan ada vlog Abang Gan ni, aku akan sharing one by one, insyaAllah. Kalau kau tengok daripada dulu lagi, itu memang tujuan aku. Aku nak cerita behind the scene yang mungkin kau tak tahu, mungkin orang ramai tak tahu apa yang kita buat, how we make income dan sebagainya. So dekat situlah, apa yang katakan, Alhamdulillah lah. So kita dalam kategori media lah, kita orang tak gelarkan, untuk kami tak gelarkan kami ni sebagai seorang YouTuber. Kami tidak menggelarkan kami sebagai seorang blogger. Tetapi kami gelarkan diri kami sebagai media. Media yang direcognize oleh semua manufacturer yang ada di Malaysia. So manufacturer di Malaysia memang recognize kami as a media. Dia bukan recognize kau as a blogger, dia bukan recognize kau as a YouTuber. So kami adalah media. So macam itulah, sama juga dengan media lain macam media newspaper,
berita harian, Harian Metro, Sinar Harian dan sebagainya. So mereka melaporkan general, dia ada general news, dia ada business desk, dia ada crime desk, dia ada mahkamah punya desk dan sebagainya. Sama macam kami cuma spesifik kepada automotif sahaja. So untuk gosip-gosip artis-artis, kita tak ni lah, melainkan artis tu ada kereta ni, kita akan cover dan sebagainya lah. So macam itulah. So aku harap menjawab persoalan anda, dan aku tidak berhajat untuk cerita segala-galanya dalam video ni. Kalau cerita video-video segala-galanya ni jadi kurang konten pula kan. So kalau kau nak tanya macam mana kita bekerja ke apa, kau boleh tanyalah. Nanti aku akan jawab, insya-Allah. I'm very happy to share to you all untuk kau memahami macam mana cara kami dan sebagainya. Mungkin juga salah satu yang nanti kau dapat buat macam ni juga untuk industri anda sendiri, bukan industri otomotif. Banyak industri yang anda boleh buat, dan of course benda tu adalah step by step lah, tangga by tangga lah. This is not one day job, benda tu. So dia akan ambil masa yang lama, especially kau nak membina kepercayaan orang terhadap kau. Sebab kalau kau minta kereta, dia akan kata, kenapa aku nak bagi kau kereta? Kau siapa? Kenapa aku perlu percaya bagi kereta kat kau? Sebab kereta kita akan bawa balik tau. Kereta kita akan bawa balik, kita akan ambil balik 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Dan kita boleh bawa kereta tu ke mana saja kita nak, asalkan berada di Malaysia. Cuma setengah company yang bagi kita keluar border, pergi ke Singapura, pergi ke Thailand. Yang tu ada beberapa company yang membenarkan. Yang itu saya cerita kemudian lah. Okay, so aku harap video ini telah menjawab soalan anda. Terima kasih for watching. Time to saya nak packing dah, time to balik ke Malaysia, dan saya jumpa anda di Malaysia. See you guys. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Mila, jangan lupa subscribe ya.